Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak bincangkan bab baru iaitu bab 10, Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan. Cikgu mula dulu tajuk ni sebab tajuk ni adalah lebih ringkas dan lebih mudah faham walaupun kita tak belajar bersemuka. Lagi dua tajuk tu, kalau ada masa sekolah ada masuk, kita akan belajar di sekolah nah. Okey, so tajuk ni adalah tajuk perubatan dalam kesihatan. Okey, tajuk dia dalam ni, hari ni kamu akan belajar tentang perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Okey, so kita pergi dulu kepada perubatan tradisional. Okey, perubatan tradisional ni adalah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan, bahan semula jadi bagi diagnosis dan merawat penyakit. Maksudnya sini, perubatan tradisional ini hanya menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan alam semula jadi untuk merawat pesakit. Okey. Seterusnya kita tengok lagi ciri-ciri perubatan tradisional. Yang pertama, kos rawatannya adalah lebih rendah sebabnya bahan-bahannya kita boleh dapat di sekeliling rumah kita sahaja. Kalau kita ada sedikit ilmu tentang perubatan tradisional, kita sendiri pun boleh merawat diri kita menggunakan bahan-bahan di sekeliling kita. Itu yang namanya kos rawatannya rendah. Yang kedua, rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan juga haiwan. Contoh dia, kalau kita batuk, kita guna daun jambu untuk kita minum dia punya pati supaya kurangkan kita punya batuk. Kalau dekat perubatan Cina lagi lah, dia menggunakan haiwan rimau, buaya untuk perubatan dia. Okey, seterusnya kita tengok pula keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa sebab dia hanya menggunakan bahan semula jadi keberkesanan maksudnya masa untuk dia cepat pulih daripada sakit tu adalah lebih perlahan sebab kita hanya menggunakan bahan-bahan daripada semula jadi. Seterusnya, diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Maksudnya kalau kata keturunan dia tu memang adalah orang yang duk berubat, jadi dia akan diturunkan selapis-selapis daripada dia kepada anak cucu dia. Jadi kebanyakannya kalau pengamal perubatan tradisional ni adalah secara turun-temurun. Dan seterusnya adalah pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Maksudnya ni, nak tahu benda tu mujarab tak mujarab, dia kena rawat dulu, bagi makan dulu. Kalau bagi macam contohnya macam saya kata tadi, batuk, bagi minum air daun jambu batu. Bila minum berhenti batuk tu, itulah dia punya keputusan. Itu yang namanya secara pengalaman. Tapi katalah nak bagi pula dia berhenti batuk, kita try pula daun lain, daun mengkudu ke, bagi makan tak jadi apa. Jadi itu yang namanya keberkesanannya adalah melalui pengalaman. Kena try dulu. Okey. Seterusnya kita tengok pula perubatan moden. Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan juga bioperubatan. Ia melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan juga pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Kita tengok kalau dalam bidang klinikal tu maksudnya pesakit datang ke klinik atau ke hospital, habaq kata dia sakit. Okey, jadi doktor akan diagnose dan doktor akan kata okey, balik ambil makan ubat ni. Kalau tak baik juga dalam masa 5 hari, datang balik. Okey, lepas tu katalah sakit tu kamu tak baik juga dalam masa 5 hari atau seminggu, kamu datang balik. Jadi bila habaq doktor, saya masih lagi tak sihat,
Jadi doktor akan mula buat penyelidikan perubatan. Tak sihat lagi. Okey, jadi doktor akan ambil sampel darah ataupun doktor akan buat X-ray. Itu adalah penyelidikan perubatan. So daripada X-ray dan juga darah tadi tu, penyelidikan darah tu, dia akan tengok pula apakah jenis penyakit. Jadi bila penyakit itu macam berat sangat ataupun teruk sangat, berlakulah pembedahan untuk membuang atau memperbaiki kawasan yang rosak dalam tubuh badan. Itu yang dilakukan oleh perubatan moden. Kita tengok ciri-ciri perubatan moden. Ciri-ciri perubatan moden, yang pertama, kos rawatannya adalah lebih mahal. Sebab apa mahal? Satu, dia menggunakan tenaga kepakaran doktor. Okay, sebab doktor ni dia pengaji pandai. Bila ngaji banyak, dia punya kepakaran juga harus dibayar. Paling rendah pun doktor biasa kepakarannya dibayar RM10 sekali jumpa. Maksudnya kalau kamu jumpa doktor sekali jumpa RM10. Tapi kalau doktor pakar, dia lebih lagi, 80 hingga ke beratus-ratus ringgit. Okey. Selain daripada tu, ubat-ubatannya juga adalah daripada bahan-bahan yang susah didapat. Itu juga sebabkan kos rawatannya yang mahal. Dia punya bahan-bahan moden je masa melakukan pembedahan dan juga penyelidikan juga diambil kira. Okey, seterusnya kita tengok pula rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Apa itu ubat-ubatan sintetik? Ubat-ubatan sintetik adalah ubat-ubatan yang dihasilkan melalui uji kaji dan juga bahan kimia. Dia bukan budah-budah dia boleh petik-petik kat tepi jalan. Okey, seterusnya menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Ini adalah rawatan-rawatan yang berteknologi tinggi. Itu sebabnya dia adalah kaedah yang moden. Okey, seterusnya rawatan adalah lebih cepat dan lebih berkesan. Okey, betul lah tu, kalau kita jumpa doktor, makan ubat terus baik, kan? Dan akhir sekali adalah pembuktian keberkesanan adalah secara klinikal. Maksudnya di sini, sebelum ubat itu ataupun pembedahan itu diluluskan untuk digunakan oleh doktor, dia dah menjalankan uji kaji di dalam makmal. Maksudnya kalau kita nak tengok satu ubat tu dah boleh berfungsi dan boleh dibagi kita makan, dia akan melalui uji kaji yang banyak dan panjang dan lama juga. Okey, di mana ubat ni akan dites dulu ataupun dites dulu pada haiwan. Bila haiwan okey, dia akan test lah pula kepada manusia. Manusia pun dia tak bagi dekat sebarangan manusia. Manusia yang sukarela untuk buat uji kaji ni. Jadi keberkesanannya memanglah terjamin. Okey, seterusnya kita tengok pula perubatan komplementari. Okey, apa itu perubatan komplementari? Perubatan komplementari merujuk kepada pelbagai kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Okey, kaedah ini merangkumi dua bahagian utama. Kaedah komplementari ini adalah satu, menggunakan produk semula jadi dan senaman badan dan juga minda. Contoh dia, cakap lama ni aku panca, lepas tu yoga, ayurveda, itu adalah contoh-contoh perubatan komplementari. Okey, perubatan ni juga boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat penyakit seperti
merawatan kanser. Jadi kalau kamu tengok sekarang ada juga penyakit yang mana pesakitnya mendapatkan rawatan melalui perubatan komplementari dengan cara acupuncture, antara Ayurveda dan juga yoga. Hak tu maksudnya untuk dia menjaga dia punya pemikiran dia dan juga dia punya dia punya pemikirannya lah. Okey. So ciri-ciri perubatan komplementari. Keyword untuk hari ini adalah untuk menjadi sihat kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Okey. Ulang balik, ciri-ciri perubatan komplementari adalah tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. So maksudnya dia tak ada langsung belah badan langsung. Yang kedua, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik dadah dan juga bahan sintetik kimia. Dia menggunakan bahan-bahan semula jadi. Okey, seterusnya mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan juga tradisional. Maksudnya dia kena tahu dulu mengikut perubatan moden dan tradisional sakit apa. Bila sakit apa, dia akan bagilah cara untuk dia rawatan yang akan diberikan. Okey, complementary. Ingat tu, perubatan complementary tu complement. Dia akan perubatan yang memenuhi ataupun macam itulah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.